Salam sejahtera semua, apa khabar? Saya Chris MJ temankan anda di slot pentaksiran sumatif. Dan apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini? Jom kita saksikan profil tetamu kita untuk episod kali ini. Baiklah semua, untuk episod kali ini saya bersama dengan Encik Mat Som selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan di Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat walafiat. Okey, sana hari Tuan pun dah sedia segak sangat untuk perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan Tuan, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Suhaili selaku Juru Bahasa Isyarat kita untuk episod kali ini. Hai Cikgu. Okey, baiklah Tuan. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan topik kita Cikgu, iaitu pembinaan item. Silakan. Terima kasih Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pembinaan item. Kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey, sebenarnya tajuk besar kita ialah di sini berkaitan dengan pembinaan instrumen. Tetapi sebelum kita menerangkan apa instrumen itu, sebenarnya di dalam instrumen itu terdapat item yang menjadi komponen utama kepada instrumen itu. Maknanya kalau tanpa item, instrumen itu tidak akan menjadi dan tidak akan bermakna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya instrumen itu berkaitan dengan pentaksiran. Apakah itu pentaksiran? Kita berkenalan dulu dengan pentaksiran. Baiklah. Pentaksiran ini merupakan proses untuk kita mendapatkan maklumat. Maklumat dan juga membuat penghakiman, dan penghakiman yang kita buat itu ialah berkaitan dengan produk sesuatu proses pendidikan. Kita teruskan, apakah yang dikatakan dengan proses tadi? Proses itu sebenarnya ialah satu susunan langkah ataupun tindakan yang sistematik yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki ataupun hasil yang diperlukan. Hasil yang kita perlukan itu ialah kita nak tahu setakat mana anak murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat sesuatu bidang mata pelajaran yang dipelajari dalam satu-satu tempoh. Maklumat yang maklumat yang berita ke atas Tuan. Okey. Maklumat yang dimaksudkan di situ ialah evidence. Evidence ni yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Dalam kata lain, evidence ni sebenarnya merujuk kepada respon murid. Kalau kita bagi mereka instrumen pentaksiran, murid ini akan memberi respon. Respon itu dalam bahasa yang paling mudah kita taksirkan ataupun kita tafsirkan dia sebagai jawapan murid. Daripada jawapan murid itulah kita dapat tahu apa yang murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat. Kalau dia boleh jawab dengan baik, maknanya pengetahuan dia, kefahaman mereka sangat bagus. Tapi kalau dia jawab dengan kurang baik, maknanya tahap pengetahuan, pemahaman memang masih di tahap yang rendah. Kemudian kita akan membuat penghakiman. Penghakiman itulah pertimbangan tentang pencapaian murid. Jadi dalam bahasa yang paling mudah, kalau penghakimannya kita nak laporkan apa yang anak murid kita dah capai, tahap penguasaan mereka. Mungkin kita akan beri grade, kita akan keluarkan dalam bentuk pelaporan yang berupa tahap pencapaian ataupun tahap penguasaan dan seterusnya produk. Produk yang kita inginkan dalam pentaksiran ini ialah kemenjadian murid itu. Kemenjadian murid itu yang akan meliputi bidang pengetahuan, kemahiran kognitif mereka, nilai, adab. Itulah yang kita harapkan dalam proses pentaksiran ini, sebab kita nak menguji apa yang anak murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat setelah mereka ini melalui satu-satu proses pendidikan. Itu Chris yang dimasukkan dengan pentaksiran. Pentaksiran. Baiklah, terima kasih Tuan. Dan apakah kesan sekiranya kita tidak ada pentaksiran dalam sistem pendidikan kita? Baik.
Kalau tak ada pentaksiran, yang paling mudah kita tak tahu apa yang kita sampaikan. Kalau guru mengajar, dia tidak mentaksir, maknanya guru tu tak tahu. Apakah yang anak murid dia dah tahu, dah faham dan dah boleh buat. Dan dalam mungkin murid-murid kalau tak diuji, tak ditaksir, dia tidak ada motivasi untuk mereka belajar. Jadi maknanya proses pendidikan, proses pengajaran dan pembelajaran itu tidak akan sempurna tanpa pentaksiran. Jadi pentaksiran itu mesti ada. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Encik Maksum Tuan untuk topik kita pada hari ini, iaitu pembinaan item. Dan Tuan baru saja berkongsi mengenai konsep pentaksiran. Tapi Tuan, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Tuan? Boleh. Okey, kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot pentaksiran sumatif di TV KPM.